Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita, menganugerahkan kita kesihatan sehingga kita dapat berjumpa, walaupun perjumpaan hanya di alam maya. Kejam kelik sudah 6 bulan kita, hampir 6 bulan kita berjauhan. Biasanya setiap minggu pagi kita berjumpa, kita bersua di rumah Allah SWT, tapi apakan daya keadaan tidak mengizinkan. Tapi alhamdulillah, ala kulli hal keadaan semakin baik, alhamdulillah. Dan walaupun kita berjauhan, fizikal kita berjauhan, tapi hati kita dekat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa kerana Allah, kita berpisah kerana Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan segala amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan ini, seperti berkorban, puasa sunat, bertakbir dan sebagainya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ianya memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti dan mendapat keredaannya, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, sekarang ini kita insya-Allah akan berjumpa bulan Muharram, iaitu kita dalam masa yang singkat, dalam masa yang terdekat, kita akan berjumpa tahun hijrah yang baru 1443, dan kita akan berjumpa bulan yang mulia, iaitu bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk bulan yang mulia kerana ia termasuk bulan-bulan yang haram ataupun bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala dalam firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Yang bermaksud, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang telah termaktub di Lauh Mahfuz ataupun di kitab Allah pada hari Allah menjadikan langit dan bumi, dan di antaranya 4 bulan. Dan 4 bulan tersebut adalah bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Rajab. Jadi bulan Muharram termasuk bulan yang suci. Dan pada bulan ini kita juga digalakkan untuk beramal. Seperti mana ini memang merupakan perkara yang saya sangat-sangat utamakan, supaya kita perbanyakkan beramal. Kita sentiasa mengambil kesempatan untuk beramal. Kita tak nak bercakap banyak, tapi kita nak amal banyak. Jadi segala peluang-peluang, anugerah-anugerah yang Allah berikan, amalan-amalan yang mempunyai kelebihan-kelebihan, kita ambil manfaat. Mudah-mudahan bila kita sungguh-sungguh mengambil manfaat segala amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat ganjaran yang besar di sisinya, insya-Allah. Jadi pada bulan ini, pada bulan Muharram, kita digalakkan berpuasa. Puasa sunat. Di antara kelebihannya, hadis Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram, wa afdalus salah ba'da fariḍah salatul lail. Maka yang bermaksud, sebaik-baik puasa setelah berpuasa pada bulan Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan sebaik-baik sembahyang setelah sembahyang fardu adalah sembahyang sunat, sembahyang malam. Begitu juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
yang mana hadis ini agak panjang, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berhijrah ke kota Madinah, ketika berada di Madinah, baginda dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, iaitu berpuasa pada 10 Muharram. Maka Nabi pun bertanya, kenapa kamu berpuasa? Maka mereka berkata, hadza yaumun azim anjallahu fihi Musa wa qaumah wa aghraqa fir'auna wa qaumah. Artinya mereka berkata ini adalah hari yang sangat hebat, yang sangat mulia, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Musa dan kaumnya, dan Allah telah menenggelamkan Firaun dan kaumnya. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa tanda berterima kasih kepada Allah. Maka kami pun berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, sesungguhnya kami lebih utama, lebih berhak dan Musa daripada kamu. Dengan Musa daripada kamu, maka Nabi pun berpuasa sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Muttafaqun alaih. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan juga ada riwayat yang mana Abi Qatadah anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumi Ashura faqala inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablah. Hadis Muslim. Artinya berkata Qatadah, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa 10 Ashura atau hari Ashura. Maka Nabi berkata, sesungguhnya ganjarannya Allah menghapuskan dosa tahun yang lalu. Masya Allah. Kemudian bagaimana kita lihat bagaimana puasa hanya satu hari dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu. Maka kita jangan lepaskan peluang. Usahakanlah untuk kita berpuasa pada 10 Ashura secara khusus. Namun di sini puasa pada hari Ashura mempunyai 3 peringkat ataupun 3 cara. Pertama, kita digalakkan puasa pada hari yang ke-9 dan juga hari yang ke-10. Artinya hari Ashura kita disunatkan puasa. Begitu juga kita digalakkan puasa pada hari yang ke-9, 9 Muharram, 9 Muharram dan 10 Muharram. Okey. Ini berdasarkan hadis Qatadah an-Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi siyam yawm Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira hati qabla, wa li hadis Ibn Abbas inda Muslim la in baqitu la asumanna at-tasi' wal 'ashir. Artinya ia berdasarkan hadis Abi Qatadah yang saya mention tadi, iaitu Allah akan menghapuskan dosa tahun yang lalu, dan juga hadis Ibn Abbas yang mana Nabi berkata, sekiranya aku dipanjangkan umur, nescaya aku akan berpuasa 9 dan 10. Jadi Nabi pernah menyebut, kalau sekiranya aku dipanjangkan umur, maka nescaya aku akan berpuasa pada 9 dan 10. Jadi artinya Nabi sangat-sangat beria-ia nak puasa 9 dan 10. Maka kita digalakkan juga untuk berpuasa pada hari tersebut. Okay. Kemudian hadis berikut peringkat yang kedua ataupun cara yang kedua, iaitu puasa 10 dan 11. Di hadis Ibn Abbas juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaliful yahud sumu yauman qablah atau yauman ba'dah. Akhrajahu Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Artinya kita puasa 10 dan 11 berdasarkan hadis Ibn Abbas. Nabi berkata, khaliful yahud, hendaklah kamu berbeza dengan orang Yahud. Maka puasalah hari sebelumnya ataupun hari selepasnya. Artinya apa? Kita digalakkan puasa 10 Muharram dan juga digabungkan dengan hari sebelumnya ataupun selepasnya. Maknanya
sama ada kita puasa 9 dan 10 ataupun kita puasa 10 dan 11. Okey, 9 dan 10 ataupun 10 dan 11. Jadi ini cara yang kedua. Tadi cara pertama tadi, cara yang pertama tadi kita puasa 9 10. Cara yang kedua 10 11. Kalau 9 kita tak dapat nak puasa kerana banyak kerja, banyak tugas dan sebagainya, tak larang nak puasa, maka kita puasa 10 dan 11. Ini yang kedua. Maknanya tujuannya ialah supaya kita berpuasa berbeza dengan orang Yahudi. Kita disunahkan, digalakkan supaya berbeza dengan mereka, kerana pada 10 Ashura kebetulan mereka pun berpuasa juga. Mereka mengikut Nabi Musa AS. Cara yang ketiga, siam puasa pada 9, 10 dan 11. Hadis Ibnu Abbas juga marfu'an, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Artinya hadis Ibnu Abbas yang mana Nabi kata, puasalah satu hari sebelumnya dan satu hari selepasnya. Maknanya apa? Kita puasa 9, 10, 11. Jadi ini yang paling afdal. Jadi yang pertama puasa 9, 10. Yang kedua puasa 10, 11. Yang ketiga 9, 10, 11. Ini yang paling afdal, hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian cara yang keempat apa? Iaitu kata ulama hadis Muslim, iaitu kita berpuasa pada 10 Ashura sahaja. Ini yang paling bawah lah ataupun peringkatnya. Yang paling atas puasa 9, 10, 11. Peringkat yang kedua puasa 9, 10 ataupun 10, 11. Dan yang paling bawah sekali ataupun yang paling rendah martabatnya ialah puasa pada 10. Jangan sampai tak puasa langsung. Itu yang penting. Jangan sampai tak puasa langsung. Paling kurang pun kita jangan tinggalkan puasa 10 Ashura, kerana ganjarannya Allah menghapuskan dosa yang tahun yang lalu. Dan kita puasa 9 atau puasa 11, itu tujuan supaya kita berbeza dengan orang Yahudi. Masya Allah. Jadi agama Islam ni agama yang fleksibel. Maka kita pilihlah mana yang sesuai. Kalau kita rasa kita mampu untuk puasa 9, 10, 11, itu yang terbaik. Kalau tak mampu, ambillah 9, 10 ataupun 10, 11. Kalau tak mampu juga, jangan sampai kita meninggalkan 10 Ashura, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik hidayah kepada kita untuk melaksanakan ibadah ini dan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa tuan-tuan, puan-puan, para jamaah yang saya muliakan, kita mengajak keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, yang ada cicit-cicit kita, agar sama-sama berpuasa. Kita buka bersama, Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran berlipat-lipat kali ganda. Puasa yang kita puasa, mereka puasa kerana kita punya saranan, mereka pun mendapat ganjaran pahala dan kita pun mendapat ganjaran pahala tanpa mengurangkan pahala mereka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang saya muliakan, yang saya kasihi, sebelum Hari Raya Haji, kita pernah membicarakan tentang martabat manusia. Kita pernah membincangkan martabat manusia, yang mana saya telah terangkan dua martabat. Pertama, martabat manusia yang paling rendah sekali, iaitu golongan manusia yang hanya mementingkan keinginan hawa nafsunya. Golongan ini mempertuhankan hawa nafsunya. Dia hanya pentingkan hawa nafsunya, dia hanya pentingkan dunia. Dia tidak mau memikirkan tentang hari akhirat. Malahan katanya tak ada masa nak fikir pasal akhirat. Itu sesuatu yang lagi jauh tadi. Yang penting sekarang dunia. Okay? Kita nak makan apa, kita nak tinggal mana, itu yang dia fikirkan all out. Jadi pemikirannya, tenaganya, segala-galanya untuk dunia dan untuk memuaskan hawa nafsu. Langsung tak nak fikir pasal agama, langsung tak nak fikir pasal hubungannya dengan Allah, langsung tak nak fikir kewajipan-kewajipan sebagai seorang hamba.
Ini golongan yang pertama yang telah kita bahaskan 2 minggu sebelum hari raya. Dan golongan ini pun terbagi dua, ada yang kufur ataupun yang tidak beriman, ada yang beriman. Kalau yang tidak beriman maka dianggap kafir. Kalau sekiranya mereka meninggal dalam kekufuran, maka neraka jahanam kekal abadi di dalamnya. Golongan yang kedua, golongan orang Islam pun ada macam ni, yang hanya memikirkan tentang dunia, mengabaikan akhirat. Jadi golongan ini dianggap fasik. Sekiranya na'udzubillah ditakdirkan meninggal belum sebab bertaubat, maka mereka ni akan dimasukkan dalam neraka jahanam, dan insya-Allah mereka tidak akan kekal. Golongan yang kedua yang telah kita bahaskan juga, iaitu golongan yang mana mereka ini sedar akan hari akhirat. Mereka sedar kepentingan hari akhirat. Mereka sedar mereka perlu beramal, mereka perlu mempunyai banyak memberatkan timbangan agar mereka selamat di alam akhirat nanti. Maka di samping mereka memuaskan hawa nafsu ataupun memenuhi nafsu mereka, namun mereka tidak lupa akan akhirat. Maka mereka juga beramal, mereka berpuasa, mereka sembahyang, mereka pergi haji, mereka menunaikan kewajipan, mereka menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka ini masih kecenderungan lebih kepada dunia. Lebih cenderung pada dunia. Adapun urusan akhirat, amalan-amalan untuk akhirat mereka buat juga yang wajib, tapi ialah yang wajib mereka buat, yang sunat sambil-sambil ialah tidak sungguh-sungguh lah, sambil-sambil, ada masa buat, tak ada masa tak buat lah. Tapi mereka lebih sedang untuk memuaskan nafsu, tapi tidak bercanggah dengan hukum agama. Jadi ini peringkat yang kedua. Peringkat ini kadang-kadang boleh berlaku pada orang awam dan juga boleh berlaku pada ulama juga, ataupun dia berlaku pada orang-orang alim, yang mana dia orang alim, berilmu, tapi hatinya kecenderungannya lebih kepada dunia, maka dia termasuk golongan yang kedua ini. Okey, golongan yang ketiga yang akan kita bahaskan pada hari ini ialah golongan yang mana mereka ini hatinya lebih cenderung kepada akhirat. Hatinya dah terpaut dengan akhirat, kerana mereka sedar sesungguhnya dunia ini hanya sementara. Mereka sedar wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka tumpuan mereka, fokus mereka hanya akhirat. Adapun dunia, mereka ambil mana yang perlu. Kalau mereka makan pun makan mana yang perlu lah, tidak menjadi agenda utama lah pasal makanan. Kalau adalah mana makan yang perlu lah. Kemudian kalau tempat tinggal pun mana yang perlu. Mereka walaupun mungkin mereka mampu membeli rumah kondominium atau mampu beli rumah rumah teres ataupun rumah banglo, tapi mereka ambil rumah 3 bilik sudahlah, kata dia. Tapi lebihannya itu mereka infak fi sabilillah. Kerana mereka tahu dunia ini hanya sementara, kita duduk lebih kurang aja, tapi yang penting aku perbanyakkan infak untuk hari akhirat. Jadi segala amalan mereka yang mereka amalkan, mereka fokus untuk akhirat, untuk mendapat akhirat, untuk mendapat ganjaran yang besar, untuk mendapat darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan dunia, mereka tidak menjadikan agenda utama dalam hidup mereka. Ini golongan yang agak tinggi sedikit lah, Dan golongan masih ada pernah berlaku di Kuala Lumpur. Contohnya di Kuala Lumpur, seorang lelaki yang ketika hidupnya jiran tetangga sangka dia ni orang susah, kerana rumahnya hanya 1 bilik 1 hall, rumah biasa-biasa, 1 bilik 1 hall. Kebetulan dia tidak berumah tangga. Jadi kadang-kadang nampak dia kutip-kutip barang dekat tong sampah. Ini kisahnya benar-benar berlaku di KL. Jadi orang sangka dia orang susah lah. Sekali setelah beliau meninggal, rupa-rupanya beliau ni orang yang sangat kaya raya, sangat jutawan kerana dia memiliki aset tanah yang luas di bandar, dan tanah itu telah diwakafkan ke jabatan agama di sana. Subhanallah. Tapi rumahnya hanya rumah 1 bilik 1 hall, ada beberapa kitab dan sebagainya. Sedangkan beliau mampu untuk beli rumah kondo, malahan rumah banglo, malahan istana mereka beliau mampu kerana mempunyai aset tanah yang begitu luas di bandar. Tapi dia telah wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang seperti ini darjah lebih tinggi. Kadang-kadang walaupun dia orang awam, tapi imannya masya-Allah mencapai darjah yang tinggi, iaitu dia mengutamakan akhirat
melebihi dunia. Dunia ialah mana yang perlu saja, bukan makna mereka buang dunia, tidak. Mereka jadikan dunia sebagai batu loncatan untuk akhirat. Dunia sebagai pewasilah untuk mereka bercocok tanam untuk akhirat. Maka apa sahaja mereka perolehi untuk akhirat. Adapun keperluan dunia mereka tak abaikan. Hanya yang perlu saja, yang sekadar yang perlu, yang sederhana, tidak sampai melampaui batas, melebih-lebih dalam urusan dunia, walaupun mereka mampu untuk membeli barang-barang yang lebih berharga. Ini peringkat yang ketiga lah, derajat yang agak tinggi. Kemudian peringkat yang keempat lebih tinggi lagi. Peringkat yang keempat ini hatinya terpaut cinta kepada Allah dan Rasul. Artinya Allah dah tanamkan perasaan cinta yang begitu mendalam terhadap Allah dan Rasul. Jadi yang menjadi keutamaan dalam hidup mereka adalah cinta Allah. Subhanallah. Jadi mereka beramal, mereka solat kerana cinta, mereka puasa kerana cinta, mereka taat perintah Allah dan Rasulnya kerana cinta, bukan kerana nak kejarkan dunia ataupun bukan kerana syurga. Maknanya bukan mereka menolak syurga, tapi syurga bukan keutamaan. Yang keutamaan dalam hidup mereka adalah mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini darjat yang paling tinggi. Kerana apa? Dia dah seronok, dah lazat, dah nikmat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini martabat para anbiya dan para aulia, yang mana hati mereka dah cinta Allah melebihi segala-galanya. Ini banyak berlaku. Kita lihat bagaimana kita lihat Rasulullah SAW, cintanya kepada Allah luar biasa. Jadi yang menjadi keutamaan baginda adalah cinta Allah. Rasulullah tak peduli kalau manusia semua tak redha pun tak apa, jangan sampai Allah tak redha. Allahu Akbar. Sebab tu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat di Taif, maka di antara doanya Nabi kata, dia kata, ya Rab, yang penting engkau redhakan aku dan aku tak peduli pada yang lain. Kalau kau redha, itu mencukupi bagi aku. Subhanallah. Jadi begitulah perasaan cinta yang mendalam Rasulullah kepada Allah SWT. Begitu juga para sahabat mencintai Rasulullah SAW dan juga mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Sehingga dikisahkan Talha, salah seorang sahabat Nabi SAW, yang mana Talha ni di antara sahabat yang dicalonkan oleh Umar untuk menggantikan beliau sebagai khalifah. Talha radhiyallahu anhu satu ketika, satu malam pulang dari luar, pulang ke rumahnya, dan setelah dia pulang dari jauh sampai ke rumah, isterinya menyediakan makanan yang enak, yang lazat. Kemudian dia makan, lepas makan dia pun nak tidur lah. Ternyata dia tak boleh tidur. Maka isteri tengok, tanya, wahai suamiku, kenapa abang nampak gelisah, nampak gundah gulana? Kenapa? Kata suaminya, Talha, wahai isteriku yang tercinta, aku tak dapat nak tutup mata, tak dapat nak melena, atau tak dapat nak tidur lah, tak dapat nak pejamkan mata. Kenapa? Kerana aku pulang tadi, bersama aku ada 100,000 dinar. Lebih kurang 100,000 dinar. Kalau anggaran orang Singapura dalam 2 juta, 1 juta, lebih kurang 1 juta, 2 juta gitulah dolar Singapura. Maka aku rasa tak tenteram, tak tenang. Kerana apa? Terlalu banyak duit bersama aku. Aku takut kerana duit ni yang terlalu banyak bersama aku, takut hati aku berpaling daripada Allah, cinta Allah dan Rasul, berpaling kepada harta. Allahu Akbar. Maka aku tak lena, tak dapat nak tidur. Maka kata isterinya, mudah je bang, mudah saja bang, kita malam ni juga kita agih-agihkan kepada fakir miskin. Maka berkata kepada suaminya, sempat ke? Kita ada kaki tangan ke? Kata isteri, ada, kita ada pembantu-pembantu yang boleh bantu. Malam tu juga diagih-agihkan wangnya. Hampir kesemuanya diagih-agihkan kepada fakir miskin. Masya Allah. Jadi ini level yang paling tinggi, iaitu level mencintai, beramal kerana mencintai Allah dan Rasul. Sehingga perasaan cinta, punca mereka beramal kerana cinta kepada Allah dan Rasul, bukan kerana inginkan keseronokan, kenikmatan, tapi kerana cinta yang begitu mendalam. Dan kita lihat contohnya bila mereka dah cinta Allah dan Rasul, bila buat ibadat kerana cinta, sehingga mereka merasa seronok, merasa lazat ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah golongan yang keempat, yang terakhir. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dikurniakan
waridat, dikurniakan taufik dan hidayahnya, sehingga mudah-mudahan kita dinaikkan oleh Allah derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.